Hai semua, saya Shalma Iliana. Hari ini saya akan menyanyikan single terbaru saya, Rambang, khas buat penonton Malaysia hari ini, TV3. Jom. Kau ibarat bulan yang menerangi gelapku. Kau dikurniakan Tuhan untuk ku perlukan. Tidak ku menduga ku dipergunamu. Rahasia terbuka, ramai kata mata buta. Aku yang terpaku melihatmu. Kau menipu, kau teruna yang membuat puncaku menderita. Rahasia terbuka, ramai kata mata buta. Kau bagai buaya, mudah kau memperdaya. Kau bisa dilihat jika tersentuhkan parah. Tidak ku menduga ku dipergunamu. Rahasia terbuka, ramai kata mata buta. Aku yang terpaku melihatmu. Kau menipu, kau teruna yang membuat puncaku menderita. Rahasia terbuka, ramai kata mata buta. Dulu kau ku cinta, sekarang terpedaya. Simpan saja sisamu, kau telah hancurkan aku. Rahasia, rahasia terbuka, ramai kata mata buta. Aku yang terpaku melihatmu. Kau menipu, kau teruna yang membuat puncaku menderita. Rahasia terbuka, ramai kata mata buta. Ramai katamu. Itulah dia Shalma Iliana, berusia 21 tahun sahaja. Muda lagi. Betul. Kita bayangkan sebenarnya kan ramai artis-artis baru yang kita bawakan sebenarnya, dan mungkin ada di antara mereka yang naik ketika waktu pandemik, dan so, tentunya ada cabaran tersendiri, ialah industri pun terkesan. Semua industri terkesan, apatah lagi bagi industri bagi artis-artis baru ini. Betul, bagaimana pada situasi pandemik sekarang ini mereka mahu mempromosikan lagu dan sebagainya. Betul. Kerana kita tahu persembahan tidak boleh dijalankan ketika pandemik berlaku, PKP, tempoh PKP ini, dan antara platform yang mungkin boleh digunakan oleh mereka ketika ini untuk memperkenalkan diri masing-masing adalah salah satunya platform YouTube mungkin, Instagram dan sebagainya, TikTok. Mungkin itu adalah salah satu platform dan juga alternatif yang boleh mereka gunakan untuk terus mempromosikan diri mereka dalam bidang industri. Betul, untuk kekal relevan itu adalah satu cabaran sebenarnya kan, bukan saja untuk artis baru tapi artis veteran juga. Bukan saja mereka perlu ada online presence ataupun ada di laman media sosial, tapi ada di antara mereka juga ambil inisiatif macam buat konsert di rumah untuk mendekatkan diri dengan peminat dan sebagainya. Jadi kita melihat hari demi hari ramai yang mungkin mencari alternatif untuk memastikan kerjaya mereka dapat diteruskan. Ini kami harapkan
agar anda semua yang berada di rumah, tidak kira apa jua industri yang anda berada, kalau terkesan mungkin kita perlu mula untuk mencari ikhtiar. Betul. Ataupun backup plan kiranya untuk mencari mungkin ialah sedikit sebanyak pendapatan dan sebagainya. Betul. Kan contohnya ketika situasi sekarang kan, bila mana PKP dilaksanakan, kita tidak digalakkan sangatlah kerana kes sekarang makin mencanak naik tinggi. Kita tidak digalakkan untuk keluar rumah dan sebagainya. Apa yang boleh kita lakukan sekarang untuk sama-sama kita membantu peniaga online adalah dengan berbelanja secara dalam talian. Kita beli saja secara online, kita dapat barang yang kita nak, dalam masa yang sama kita masih lagi mampu selamat menjaga diri, patuh SOP dan sebagainya. Ya, itu yang paling mudah lah. Sekarang ni kita dalam keadaan yang agak complicated, yang agak sukar. Apa kata kita mudahkan urusan kita. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Kalau rasa bosan dan sebagainya, kita cari ikhtiar lain, kita cari hobi baru. Walaupun mudah kita bercakap sekarang ni, tapi hakikatnya semua orang menghadapi situasi yang sama. Jadi inilah dia norma baru. Hakikatnya selagi kita belum mencapai sasaran imunisasi kelompok dan sebagainya, selagi itulah kita perlu bertahan dan mencari ikhtiar untuk meneruskan kehidupan kita. Betul, itulah pentingnya konsep kita jaga kita kan, supaya kita tidak sentiasa, kita perlu saling ingat mengingati. Itu perkara walaupun saban hari kita berkata kita saling ingat mengingati, jaga SOP dan sebagainya. Yang paling penting kawalankan diri itu juga yang sangat-sangat penting sekali. Okey. Kita dengan katanya Syalma dah bersedia. Akhirnya selamat pagi. Morning, selamat pagi. Assalamualaikum Syalma. Sihat ke? Alhamdulillah sihat, duduk rumah je lah sekarang ni kan. Buat apa tadi tu? Keluar sangat-sangat. Apa dia? Buat apa tadi tu? Masak breakfast ke? Tadi? Tak adalah. Tak ada. Tak masak pun breakfast. Tak breakfast lagi. Lepas ni lah, lepas ni boleh breakfast. Lepas ni lah. Okey. Syalma macam mana? Kita baru cakap pasal SOP, bagaimana sukarnya kehidupan sekarang ni untuk semua orang. Kan Syalma macam mana? Kejayaannya macam mana? Nyanyian dan mungkin nak kongsikan sedikit pengalaman dengan kita. Okey, sebenarnya sebagai seorang penyanyi sekarang ni memang susah lah. Macam tanya semua orang pun mesti diorang kata dah macam kurang menarik sebab kita tak dapat nak perform live, kita tak dapat nak buat show sebab kerja kita and macam passion kita sebenarnya kita menyanyi ni pun untuk entertain people out there tau. So dulu macam kita selalu pergi tour, so kita nampak tau orang macam happy tengok kita perform apa semua kan. Tapi sekarang ni dah tak ada benda tu. Macam kalau nak ikutkan kita sebagai penyanyi ni, kita ada passion ni, kita tak adalah fikir sangat about job tau. Dia fikir about more like to entertain people kat luar sana. So perasaan sedih tu adalah sebab dah tak dapat nak bagi benda tu kat orang kan. Kalau virtual tu yes, tapi lain macam tak sama lah intinya. Tak sama lah virtual dengan buat. Tak sama. Okey, jadi mungkin Syalma sendiri ada, kata orang tu, platform-platform lain lah untuk memperkenalkan, nak mempromosikan lagu-lagu baru Syalma. Okay, sekarang ni mostly if I use YouTube and then I will use Instagram. Macam itulah platform-platform yang Syalma share my music journey to my my fans out there lah. Sebab that's how I connect dengan diorang juga, especially in YouTube, sebab YouTube is the place macam orang dengar, and also macam in certain digital platform yang macam they can also listen to music juga. And macam mana nak engage dengan fans tu is mostly through live lah. Itu je paling dekat yang kita boleh engage and share apa yang kita nak keluarkan, especially in terms of music. Kita pun kena kreatif lah macam mana nak mendekatkan diri dengan peminat dan sebagainya. Jadi dengan ceritanya music videonya belum lagi dilancarkan, jadi bila agaknya boleh kita nampak kelibat je tu? Bila? Tak tahu lagi sebab sekarang ni music video sebenarnya belum shoot lagi. At first patutnya memang patut nak buat music video and release sekali dengan music video, sebab Syalma pun sebelum ni pun release music video terus kan. Tapi sebabkan macam PKP and the pandemic yang tengah jadi sekarang, COVID lagi, macam susah untuk kita nak kira bahagikan masa lah untuk buat benda tu for now. But insyaAllah soon akan ada, kita orang akan definitely update. Syalma akan definitely update dekat social media punya platform lah, of course, sebab tu tempat yang Syalma connect dengan everyone kan. So soon insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Syalma, ini adalah single Syalma yang keempat. Mungkin peminat-peminat sendiri nak tahu dan penonton kita nak tahu, Rambang ni apa penceritaan di sebalik lagu Rambang sebenarnya?
Okay, Rambang ni sebenarnya dia very straightforward. Macam dia sebenarnya the message yang Syama nak sampaikan is to not be blinded by kindness ataupun blinded by sama punya action. So the main thing is kan setengah orang macam kalau orang tu baik dengan kita ataupun certain things yang dia buat dekat kita, kita akan kita tak nampak tau apa niat dia and then apa yang dia nak sebenarnya. So Syama just nak ingatkan lah dalam lagu ni kita kena betul-betul kenal orang tu sebelum kita macam mempercayai dia. Macam kita kena betul-betul get to know this one person because it's very important lah. Sebab kita ni bila kita tengok orang baik dengan kita, kita akan macam kira macam Rambang lah. Macam contoh kalau kita pergi shopping ke apa, kita tengok semua benda kan, it looks very good, nampak elok, everything nampak perfect. So kita akan macam terus into it tau. So Syama try letak apply benda tu dekat manusia. Sebab kita kalau orang baik dengan kita, orang terlampau baik lah, macam orang kata too good to be true, kita akan macam senang terberdaya. Tapi bukan nak kata macam kalau orang baik dengan kita tu macam kita tak patut percaya. It's always better to be careful and take good care of yourself. Itu paling penting. So Syama just nak ingatkan lah to everyone. Macam lagu Aroma sebelum ni pun Syama macam tekankan pasal harga diri. So lagu ni macam ada connected jugalah dengan message yang Syama nak sampaikan tu. So yeah, just a reminder to the people out there lah, for my supporters. Okay, kita doakan yang terbaik untuk Syama untuk terus jangan penat untuk keluarkan banyak lagi karya untuk peminat dan sebagainya dan terus kuat lagi sepanjang pandemik ini. Okay? Terima kasih, thank you so much. Terima kasih Syama meluangkan masa. Baik, itulah